Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid Mukmin bin Jasni, nombor metrik D193111765. Jadi saya akan membentangkan tajuk kontrak Al-Qard dan aplikasinya dalam perbankan Islam. Jadi pengertian Al-Qard ni adalah, di dalam bahasa Arab, Al-Qard ni merupakan hutang. Jadi dari segi bahasa pula adalah potong, yakni memotong hak milik terhadap barangan tersebut, ataupun sesuatu barangan yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang. Jadi ini melalui pengertian dari segi bahasa. Jadi dari Al-Qard, dari istilah para fuqaha pula adalah hutang ialah memberi hak milik barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan gantinya tanpa sebarang tambahan. Jadi istilah para fuqaha, menurut para fuqaha di sini, hutang ni ialah memberi hak milik barangan. Jadi hak milik barangan kita, contohnya kita ada RM RM10. RM RM10 tu pada asalnya mula hak kita. Jadi kita bagi kepada orang lain sebagai pinjaman kepada dia. Tapi dengan syarat orang tersebut dia memulangkan balik. Dia memulangkan balik RM10 kita tadi. Memulangkan apa yang dipinjam dia tanpa sebarang tambahan. Jadi kalau dia pinjam dekat kita RM10, kita bagi kat dia, jadi dia perlu pulangkan pun RM10 juga, sama dengan apa yang kita berikan kepada dia. Jadi itu adalah Al-Qard dari istilah para fuqaha. Baik, seterusnya kita pergi kepada pensyariatan Al-Qard. Jadi pensyariatan Al-Qard ialah hutang dibenarkan dan bertetapan dengan syarak. Orang yang memerlukannya dibenarkan dan disunatkan meminta tanpa perlu rasa bersalah. Malah ianya menjadi tanggungjawab orang yang diminta. Jadi hutang ni di dalam Islam dia dibenarkan dan ianya bertetapan dengan syarak. Jadi orang yang memerlukan hutang ni dia dibenarkan dan disunatkan di dalam Islam untuk meminta tanpa perlu ada rasa bersalah pada diri dia. Jadi kalau dia nak minta hutang, dia boleh minta tanpa perlu rasa bersalah kepada orang yang mampu untuk memberikan dia hutang. Malah ianya menjadi tanggungjawab orang yang diminta. Jadi orang yang nak bagi dia hutang ni, bila orang tu minta, dia menjadi satu tanggungjawab kepada orang tu untuk memberikan hutang, memberikan bantuan kepada orang yang nak pinjam ni. Jadi hal ini ada dinyatakan di dalam Al-Quran dan ijma' ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran, maksudnya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, yakni pinjaman yang baik, iaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat gandanya banyak, dan Allah jualah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang, dan kepadanya lah juga kamu akan dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Seterusnya kita pergi kepada sunnah, hadis yang menyatakan tentang Al-Qard. Jadi hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud daripada Nabi SAW berkata, sesiapa dari kalangan Muslim yang memberikan pinjaman kepada Muslim yang lain sebanyak 2 kali, ganjarannya seperti melakukan sedekah sekali. Jadi hadis ni nak menyatakan, kalau kita bagi pinjam dekat orang ni, umpama macam kita sedekah dekat orang tu juga, sebab kita menolong orang tu. Yang hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengambil hak milik orang lain, yakni berhutang, dan dia mahu membayarnya semula, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan untuknya. Sesiapa mengambilnya untuk memusnahkannya, yakni tidak mahu membayarnya,
nescaya Allah Subhanahu wa taala akan musnahkannya ataupun mengazabnya. Seterusnya kita pergi kepada ijma' para ulama. Jadi ijma' para ulama menyatakan seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini semenjak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman kita ini. Jadi sistem Al-Qad ni dah wujud semenjak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman sekarang masih lagi diguna pakai, dan para ulama pula telah menerima sistem ini dan tiada seorang pun yang menentangnya. Jadi para ulama pun menerima sistem ini dan tak ada orang yang menentang tentang sistem ini. Assalamualaikum, saya Muhammad Khalisa Zarfan bin Muhammad Amri, nombor matriks di 193-11983. Saya akan teruskan pemberangan iaitu tentang hikmah pensyariatan Al-Qard. Hikmahnya yang pertama ialah dapat merealisasikan kehendak Allah yang mahukan wujudnya suasana tolong-menolong. Al-Qard ni adalah satu suasana antara tolong-menolong. Tolong-menolong ni tujuan dia untuk kebaikan dan ketakwaan sesama umat Islam. Hikmah yang kedua, Al-Qard ni dapat memantapkan lagi hubungan persaudaraan sesama umat Islam ataupun mengeratkan silaturahim antara satu sama Islam dengan cara menghulurkan bantuan kepada mereka yang ditimpa kesusahan dan kesengsaraan. Contohnya orang yang susah ni dia mempunyai tunggakan rumah sewa. Kita ni yang mampu, kita memberi bantuan dia dengan memberi sedikit kewangan untuk menyelesaikan tunggakan rumah sewa tu. Jadi benda tu mengeratkan silaturahim kita antara umat Islaman. Yang ketiga ialah mengajak mereka supaya berusaha menyelesaikan masalah secara bekerjasama. Apabila orang yang kesusahan ni meminta hutang kepada orang yang mampu, itu adalah satu usaha mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Contohnya menyelesaikan masalah tunggakan rumah sewa. Dengan cara meminta hutang, itu adalah satu usaha. Ini adalah hadis tentang ganjaran membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Dia tidak akan menzalimi dan tidak akan membiarkannya. Sesiapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya, nescaya Allah akan menunaikan hajatnya. Sesiapa menyelesaikan satu masalah orang Islam yang lain, nescaya Allah akan menyelesaikan satu masalah di hari kiamat. Sesiapa yang menyembunyikan kesalahan orang Islam yang lain, nescaya Allah akan menyembunyikan kesalahannya pada hari kiamat. Di sini kita nampak bahawa kalau kita menolong orang, Allah akan balas balik kepada kita di hari kiamat. Seterusnya hukum memberi hutang. Seperti yang kita dah tahu, kalau memberi hutang ni adalah hukum dia sunat. Kalau meminta hutang, hukum dia adalah harus. Tapi hukum hutang ni boleh berubah mengikut niat orang yang berhutang. Hutang ni boleh jadi haram
apabila kalau pemberi hutang tu tahu yang penghutang ni nak gunakan hutang tu untuk perbuatan haram, contoh dia minum arak ke judi, jadi hutang tu hukum dia haram. Okay, kalau hukum dia yang kedua makruh. Kalau pemberi hutang tu tahu yang penghutang ni nak menggunakan hutang untuk perkara yang tidak bermanfaat atau untuk menunjuk-nunjuk, maka benda tu makruh. Contohnya penghutang ni dia pinjam duit dekat orang lain semata-mata untuk membeli PS5. Okey, PS5 tu bermanfaat tak? Jadi perkara tu makruh. Jadi hutang tu makruh. Ataupun penghutang tahu dia tidak mampu membayar semula hutang tersebut. Okey, yang ketiga adalah hukum dia wajib. Kalau pemberi hutang tu mengetahui orang yang berhutang amat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya dan keluarganya dan tiada cara lain untuk dia memperolehinya kecuali dengan cara berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Saharuddin. Nombor matriks D193-11986. InsyaAllah saya akan sambung pula kepada rukun hutang. Okey, rukun hutang terbahagi kepada 3 bahagian. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu sirah hutang. Okey, sirah hutang ni maksud dia ialah penawaran atau persetujuan pihak yang terbabit, iaitu penghutang dengan pemiutang. Dia macam percakapan di antara yang memberi hutang dengan orang yang berhutang. Jadi dia ada 2 bahagian, iaitu jelas dan tidak jelas. Okey, kalau jelas ni dia macam mana? Jelas ini dia ada perkataan hutang. Contohnya saya berhutang, saya hutangkan, macam tu. Lepas tu tidak jelas. Tidak jelas ni maksud dia berhutang tapi dalam percakapan tu dia tak ada perkataan hutang. Dia guna perkataan lain. Contohnya saya dahulukan untuk kamu, saya minta didahulukan, macam tu. Dia tak ada perkataan hutang tapi maksud dia depa ni berhutang. Dia tidak jelas, dia tak ada perkataan hutang. Okey. Lepas tu dia ada key point kat sini. Dia kata hutang ni mesti perlu mengandungi sirah kerana ini menjadi bukti kerelaan kedua-dua pihak. Dia tidak cukup dengan hanya hulur menghulur. Dia tidak cukup bagi duit terima duit, tak cukup sekadar itu. Dia kena ada sirah di antara kedua-dua pihak tersebut. Yang kedua pula adalah pihak yang terbabit. Dia ada syarat-syarat bagi kedua-dua pihak ini. Okey, dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah waras. Jadi waras ni apa dia? Seseorang yang waras dia sudah baligh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia berkelayakan dalam melaksanakan perintah agama dan menggunakan harta. Jadi kalau dia ada 2 benda ni maksudnya dia dah waras lah. Okey, jadi persoalannya boleh tak kalau kita nak berhutang dengan orang yang tidak waras? Jadi hukum dia adalah tidak sah.
Okey, orang yang tidak waras ni contoh dia macam kanak-kanak, orang gila. Jadi hukum kita berhutang dengan kanak-kanak dan orang gila ni adalah tidak sah. Okey, yang kedua, syarat yang kedua adalah pilihan sendiri. Kita tidak boleh paksa orang tu untuk aku nak hutang dengan kau ni RM50. Tak boleh paksa. Kalau dia kata tak nak lah. Jangan dipaksa. Hukum dipaksa adalah juga tidak sah. Okey, syarat yang ketiga adalah pemiutang layak menyerahkan hutang. Maksud dia adalah pemiutang tu seorang yang mempunyai harta lah. Jadi contoh dia macam penjaga. Dan tidak sah jika penjaga berhutang dengan orang di bawahnya tanpa sebab atau keadaan yang mendesak. Jadi pastikan kiranya pemiutang tu mestilah berkelayakan. Mestilah ada harta untuk dihutangkan. Macam tu. Okey, kita sambung pula kepada rukun yang ketiga, iaitu subjek hutang. Okey, subjek hutang ini kita juga senang faham, iaitu barang yang dijadikan hutang. Okey, barangan yang dijadikan hutang tidak semestinya barangan misli, malah dibolehkan kepada barangan qimi. Namun, sifat-sifat barangan tersebut hendaklah boleh dinyatakan jika wujud perbezaan, iaitu hanya membabitkan perbezaan yang sedikit. Okey, untuk kita lebih faham apa itu barangan misli dan barangan qimi, kita tengok kepada contohnya. Okey, dalam jadual tu tertulis barangan misli ialah barangan yang sama dan mudah dicari ganti. Contohnya adalah dirham, dinar, gandum, barli, telur dan daging. Okey, saya bagi satu keadaan. Saya berhutang 2 kilogram gandum. Apabila saya nak membayar hutang gandum tersebut kembali, senang. Sebab apa? Saya pergi ke kedai, beli 2 kilo gandum dan serahkan kepada pemiutang yang saya telah hutang tersebut. Sebab gandum itu senang dicari, dan saya pulangkan juga jenis yang sama, gandum yang sama saya boleh dapatkan. Itulah maksud barangan misli, barangan yang sama dan mudah dicari ganti. Okey, barangan qimi. Barangan qimi pula dia berlawan dengan barangan misli, iaitu barangan yang ada sedikit sahaja perbezaan. Contohnya adalah haiwan, harta tak boleh alih. Okey, tetapi dia ada keadaan di mana barangan qimi ni dia tidak boleh dijadikan subjek hutang, iaitu apabila yang pertama, ia tidak boleh dinyatakan spesifikasinya, dan yang kedua, tidak sah dijual beli secara jual beli salam. Sekiranya ada dua faktor ini, maka ia tidak boleh dijadikan sebagai subjek hutang. Sebab apa? Bila kita tak tahu spesifikasinya, maka dia lebih sukar. Ia sukar untuk kita ganti semula hutang tersebut. Okey, kita pergi pula kepada dalil. Dalil yang mengatakan barangan qimi ini boleh dijadikan sebagai subjek hutang. Okey, dalam hadis ini adalah contoh kepada haiwan yang dalam kotak slide sebelumnya ini. Okey, hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor unta muda daripada seorang lelaki. Selepas itu baginda menerima seekor unta sedekah, yakni zakat. Lantas baginda meminta Abu Rafi' membayar semula seekor unta muda kepada lelaki tadi. Tetapi Abu Rafi' kembali sambil berkata, aku tidak jumpa dan yang ada hanya unta Raba'. Baginda bersabda, berikanlah unta kepadanya. Manusia terbaik adalah manusia terbaik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Al-Bukhari 2183 dan Muslim 1600. Maka jelaslah dalam hadis ini, iaitu pada asalnya Nabi Muhammad berhutang seekor unta muda dengan seorang lelaki. Okey. Selepas pada tu Nabi mendapat seekor unta sedekah, yakni zakat. Okey, lepas tu Nabi meminta Abu Rafi' membayar semula unta yang Nabi dapat itu kepada lelaki tadi. Sebab Nabi ada hutang dengan lelaki tadi seekor unta kan. Okey. Lepas tu Abu Rafi' pun pergilah. Dia pergi. Lepas dia balik, dia kata, aku tidak jumpa dan yang ada hanya unta Rabai. Maksudnya dia bawa balik lah. Unta tu dia bawa balik, dia tak serahkan. Dia bagi tahu dekat Rasulullah yang dia jumpa adalah unta Rabai, iaitu tak sama dengan unta yang Nabi terima sebagai zakat tadi. Lepas tu baginda bersabda, berikanlah unta kepadanya. Nabi kata, bagi je unta kepada lelaki tersebut tadi. Manusia terbaik adalah manusia terbaik dalam membayar hutang. Okey. Maksud barangan qimi adalah Nabi hutang seekor unta muda, tetapi Nabi pulangkan kembali unta tersebut dengan unta lain yang hanya ada sedikit perbezaan sahaja. Tetapi Nabi kata, boleh serahkan, berikan unta kepada lelaki tadi. Maksudnya di sini adalah barangan qimi juga dibenarkan. Tidak semestinya barangan misli. Barangan qimi juga boleh dijadikan sebagai subjek hutang. Okey. Yang seterusnya adalah syarat hutang. Syarat hutang kita ada 2 sahaja. Okey. Syarat hutang yang pertama adalah kadar hutang diketahui ketika hutang dibuat, sama ada dalam bentuk sukatan, timbangan, bilangan atau ukuran, supaya barangan ini boleh dipulangkan seumpama dengannya. Jadi kalau nak berhutang, kita kena tahulah berapa nilai, berapa jumlah barangan yang kita hutang tu, supaya kita mudah, supaya kita senanglah nak bayar balik nanti. Ini hutang pun tak tahu nak bayar macam mana kan. Jadi tidak sah jika pemiutang memberi wang tanpa diketahui jumlahnya. Makanan yang tidak diketahui sukatan atau timbangannya, berupa makanan yang siap dimasak, macam tu dia tak boleh. Jadi maksud dekat sini adalah kita mesti tahu berapa nilai. Kalau ditimbang, berapa timbangan, berapa bilangan yang kita berhutang tu. Kedua-dua pihak mesti tahu. Syarat berhutang seterusnya ialah hutang tersebut mestilah satu bahagian dan tidak bercampur dengan bahagian lain.
Jadi senang faham macam ni lah. Satu bahagian tidak bercampur tu maksudnya gandum sahaja. Dia tidak bercampur dengan bahagian lain. Contoh dia macam dia bagi kat sini, gandum yang telah dicampur dengan bali. Tu dah bercampur. Tapi dia kata kat sini satu bahagian tidak bercampur. Maksud dia gandum yang tidak dicampurkan lagi dengan bali. Jadi kalau dia dah diasingkan, mudahlah untuk kita bayar hutang tu balik. Sebab kita tahu kadar dia. Macam susu yang telah dicampur dengan air. Ini dia dah bercampur. Jadi susah untuk kita nak bayar balik. Jadi kalau susu belum dicampur dengan air, kan senang untuk kita bayar balik. Jadi kenapa syarat dia kata tidak bercampur? Sebab dalam keadaan dia bercampur tu, maka sukar untuk kita pulangkan balik barang tu. Apatah lagi jika kadar campuran tidak diketahui. Ni lagi tak tahu kan. Dia tahu hutang dia dah siap bagi, dah bercampur dah. Kita tak tahu berapa susu, berapa air, berapa. Kita tak tahu. Ini dia bagi, kita tak tahu kadar. Lagi susah kan. Jadi sebab tu dia kata mestilah satu bahagian yang tidak dicampur. Macam tu. Tapi ada benda yang telah bercampur tetapi boleh berhutang, iaitu roti. Sebab apa? Penghutangan roti ni telah berlaku zaman berzaman dan tidak mendapat sebarang bantahan. Jadi ulama membenarkan kalau berhutang roti ini. Okey. Sekadar ini saja pembincangan daripada saya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah akan disambung oleh rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizamuddin bin Sulaiman Shah. Nombor metrik D193-12298. Seterusnya saya akan sambung tajuk Al-Qard, iaitu implikasi hutang. Implikasi hutang terdapat banyak pendapat. Pendapat pertama ialah apabila hutang dibenarkan, maksudnya dipersetujui oleh kedua pihak, iaitu penghutang dan pemihutang, maka milik barangan pemihutang akan berpindah kepada penghutang. Seterusnya, penghutang perlu memulangkan semua barangan yang seumpama dengannya apabila diminta oleh pemihutang. Maksudnya, kalau penghutang itu meminjam wang tunai sebanyak RM100, maka penghutang itu harus membayar wang tunai yang sama jumlahnya kepada pemihutang sekiranya diminta oleh pemihutang. Seterusnya, barangan itu akan diperolehi hak milik penghutang ketika penerimaan. Maksudnya, barang yang diterima oleh penghutang itu akan menjadi hak miliknya. Penghutang itu boleh buat apa-apa je dengan barang yang dia miliki. Selain itu, pemihutang itu tidak berhak menarik balik hutang tersebut kecuali dengan persetujuan penghutang. Ini adalah pendapat pertama. Seterusnya, pendapat kedua pula, penghutang tidak mempunyai hak milik ke atas hutang kecuali barangan tersebut digunakan dengan cara yang menunjukkan berlaku peralihan hak milik. Maksudnya, barang yang diperolehi oleh penghutang itu tidak menjadi hak miliknya kecuali barangan yang menunjukkan peralihan. Contohnya, barangan tersebut dihadiah atau dijual beli. Ini semua barangan yang menunjukkan peralihan. Pemihutang masih berhak meminta semula barangan tersebut sebelum digunakan dan penghutang berhak memulangkannya. Seterusnya, pendapat ketiga. Ini pendapat yang paling sahih.
yang paling orang guna. Pemiutang berhak menarik balik hutang tersebut jika barangnya masih kekal sedia kala dan tidak membabitkan orang lain. Maksudnya, kalau barang yang diberikan kepada penghutang itu masih kekal, maka pemiutang berhak meminta balik barangan tersebut. Kalau barangan tersebut masih wujud tetapi keadaannya telah berubah, contohnya kambing yang sudah disembelih, maka pemiutang tidak berhak meminta semula hutang asal. Seterusnya, jika penghutang itu menyewakan barangan tersebut kepada orang lain, pemiutang juga berhak meminta semula barangan tersebut. Sebab kalau sewa ni barangan tersebut tidak akan berubah keadaannya, maka pemiutang boleh meminta balik barangan tersebut. Seterusnya, pemiutang juga berhak meminta semula hutang walaupun wujud penambahan yang dilakukan pada barangan sama ada penambahan tersebut bercantum dan berasingan. Ini kerana benda yang bercantum perlu mengikut asalnya. Bagi berasingan pula sudah tentu tidak menghalang barangan asal dipulangkan. Kemudian, hukum kewajipan membayar hutang. Hukum membayar hutang adalah wajib membayar kembali hutangnya, iaitu pemiutang, dengan baik. Allah Subhanahu Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Surah Al-Ma'idah ayat pertama. Ini adalah hukum kewajipan membayar hutang. Kalau kita tidak membayar hutang dan menunaikan harta milik orang lain, ibarat kita ni telah merampas serta mengambil secara paksa hak dan harta orang yang kita berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nafal Hakim bin Jamaluddin. Metrik di 1931208. Okey, sekarang ni saya nak ceritakan apa yang kawan saya ceritakan tadi, iaitu bila hutang boleh dituntut. Okey, kita tengok dulu. Pemihutang berhak menuntut penghutang membayar semula hutang pada bila-bila masa sahaja selepas penghutang menerima barangan tersebut. Ini kerana menurut hukum hutang, penghutang diwajibkan memulangkan semula hutang pada pemihutang menuntutnya semula. Alasannya, akad ini tidak boleh membabitkan bayaran tambahan dan dengan itu tidak boleh membabitkan tempoh tertentu. Okey, pemihutang tu boleh je minta kepada penghutang membayar semula hutang pada bila-bila masa saja selepas penghutang menerima barangan tu. Okey, kita tengok yang lain pula. Syarat yang membatalkan akad hutang. Sebagai contoh, pemihutang memberikan hutang dengan syarat terdapat bayaran tambahan atau dengan syarat penghutang pulangkan barangan yang baik sebagai ganti kepada barang yang tidak baik dan sebagainya. Okay. Hukum ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Semua hutang yang membawa keuntungan adalah riba. Riwayat At-Tabrani. Okay, kita tengok keuntungan yang tidak disyaratkan. Apabila penghutang membayar hutang lebih daripada hutang awal ataupun penghutang memberikan hadiah sebagai tambahan kepada bayaran hutang tanpa pemihutang terbabit meletakkannya sebagai syarat dalam akad dan bukan menjadi amalan yang diguna pakai uruf, apakah tindakan ini? Beberapa perkara perlu dilihat. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, jika manfaat tersebut diberikan sebelum hutang dibayar sepenuhnya adalah lebih baik jika ia ditolak, kecuali jika amalan bertukar-tukar manfaat tersebut
telah menjadi kebiasaan kedua-dua pihak sebelum akad hutang dilakukan. Kita tengok yang tengok. Okay. Pendapat ini berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu yang pernah ditanya, seorang lelaki di kalangan kami telah memberikan suatu barangan sebagai hutang kepada saudaranya. Lalu saudaranya itu memberikannya hadiah. Anas menjawab, Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya, apabila seseorang di kalangan kamu memberikan hutang, lalu orang yang berhutang memberikannya hadiah atau orang itu membawanya menaiki kenderaannya, janganlah dia naik atau menerimanya kecuali perbuatannya itu telah pun biasa berlaku antara mereka sebelum ni. Tengok nombor 2 pula. Masih lagi keuntungan yang tidak disyaratkan. Jika manfaat tersebut, bayaran tambahan atau hadiah atau sebagainya diberikan selepas hutang dibayar, tindakan ini tidak salah dan pemihutang telah selesai membayar. Malah penghutang digalakkan berbuat demikian kerana umat Islam membayar hutang mereka dengan cara yang terbaik. Perbuatan ini adalah satu perbuatan yang terbaik. Kita tengok Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Jabir radhiyallahu anhu berkata, maksudnya suatu ketika aku datang menemui Rasulullah SAW. Ketika itu baginda berhutang dengan aku. Lalu baginda membayar hutangnya dan membayar lebih kepadaku. Riwayat Al-Bukhari 2264 dan Muslim. Sampai itu saja. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarat yang tidak diterima pakai dan tidak membatalkan akad hutang. Syarat-syarat yang tiada kena mengena dengan kontrak dan tidak membawa sebarang manfaat kepada kedua-dua pihak atau hanya memberi manfaat kepada penghutang. Jadi contoh di sini, yang ini meletakkan syarat supaya orang yang menerima hutang ni memulangkan barangan yang cacat sebagai ganti kepada barangan yang sempurna, ataupun barang yang tidak elok keadaannya kepada barangan yang elok. Jadi contoh di sini dia nak nyatakan penghutang, dia memberikan hutang kepada orang yang nak menerima hutang ni satu barangan yang tidak elok keadaan dia. Kemudian dia meletakkan syarat supaya apabila barangan itu dikembalikan, dipulangkan, mestilah di dalam keadaan yang elok dan sempurna. Jadi syarat-syarat seperti ini tidak diterima pakai dan tidak perlu dilaksanakan. Pendapat yang paling sahih mengatakan syarat seperti ini dia tidak membatalkan kontrak, kerana syarat-syarat seperti ini hanya mengukuhkan lagi hasrat asal hutang, iaitu melahirkan rasa simpati. Rasa simpati orang yang nak memberi hutang ni memberikan barangan dia kepada orang yang nak meminjam ni, nak menerima pinjaman ni. Jadi syarat-syarat seperti ini tidak sedikit pun membawa manfaat kepada orang yang menerima hutang. Sebaliknya, semua manfaat tersebut yang diperoleh hanyalah oleh orang yang memberikan hutang. Jadi seolah-olah dekat sini seperti orang yang nak menerima hutang ni pula yang nak membantu orang yang memberikan hutang tersebut. Baik, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Afiq bin Muhammad Kamal, nombor metrik di 193-11828. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya akan menyambung perbincangan mengenai tajuk syarat tempoh tertentu. Okey, sebenarnya kita dah tahu bahawa pemihutang berhak menuntut bayaran semula hutang pada bila-bila masa kan. Tidak kira sama ada dinyatakan tempoh tertentu dalam akad ataupun tidak.
Walau bagaimanapun, jika terdapat tempoh tertentu yang dijadikan sebagai syarat dalam akad, penghutang tidak perlu memenuhi syarat tersebut, dan syarat tersebut dianggap sebagai syarat yang tidak diterima pakai. Okey, jadi namun adakah syarat ini memberi kesan kepada akad tersebut? Jadi dia ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Okay, yang pertama tu, jika tempoh yang ditetapkan adalah untuk manfaat pemihutang. Okay, contohnya, kalau waktu tersebut adalah musim rompakan dan pemihutang dia meletakkan tempoh tersebut dengan andaian dalam tempoh tersebut keadaan dah stabil, keadaan dah aman. Syarat ini dikira telah membatalkan akad. Dia dianggap terbatallah akad ni kerana syarat ini memberikan manfaat tambahan kepada akad. Lepas tu yang kedua tu kita tengok pula, jika syarat yang ditetapkan bukan untuk manfaat pemihutang, syarat tersebut tidak membatalkan akad dan tempoh tersebut tidak berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, digalakkanlah supaya tempoh tersebut dipenuhi kerana ia adalah janji yang membawa kepada kebaikan. Penghutang juga dia berhak meletakkan syarat-syarat seperti ini kerana syarat-syarat ini mengukuhkan lagi akad tersebut dan bukan sebagai syarat tambahan. Okey, penghutang perlu memenuhi syarat ini, dan jika syarat ini tidak dipenuhi, penghutang boleh membatalkan akad tersebut. Okey, kita tengok situ daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan sebuah perisai miliknya di Madinah kepada seorang Yahudi supaya baginda memperolehi bali untuk keluarga baginda. Maksudnya kita boleh melakukan gadaian ini. Wallahu alam, daripada saya sekian, terima kasih. Baik, seterusnya kita lihat pada bahagian syarat yang perlu dilaksanakan. Syarat yang perlu dilaksanakan ialah sebarang syarat yang ditetapkan bertujuan mengukuhkan lagi akad tersebut dan mengesahkan hak pihak yang terbabit. Contohnya, syarat yang menetapkan perlu disertakan gadaian atau penjamin atau saksi bagi akad tersebut, atau akad tersebut mesti disokong ataupun diakui oleh hakim, ataupun wujud catatan bagi hutang tersebut. Jadi semua syarat seperti ini dibenarkan.